nisfu, satu, tinggal satu. Kerana masalah dua, maka tiada didapat dibahagi. Ini berkenaan dengan sambungan pembahagian harta kepada salah seorang daripada waris bagi si mati, iaitu ibu. Yang mana dalam bidang faraid ni tuan, saya nak peringat kembali kedudukan seorang ibu. Yang ibu bagi si mati ini, dia akan mendapat harta peninggalan anak dia yang meninggal dunia ni salah satu daripada tiga keadaan. Keadaan yang pertama disebut seandainya anak dia yang meninggal dunia ini tidak mempunyai anak ataupun cucu. Anak bagi si mati. Yang kira bicara ni berkenaan dengan ibu si mati. Jadi sekiranya si mati itu tidak meninggalkan furu' waris, sebagai contoh, dan dia ni sama ada tidak ada anak ataupun belum lagi kahwin, maka bila berlaku kematian begitu, salah seorang daripada ahli waris yang tetap akan mendapat pusaka iaitu ibu. Jadi ibu, seandainya anak dia yang mati itu, yang meninggal itu tidak mempunyai anak cucu ataupun dinamakan furu' waris, maka dia akan mengambil pusaka itu sebanyak 1/3. Ada panggil dalam kitab faraid ini dia panggil sulusun, iaitu 1/3 daripada sekalian harta si mati. Dan dinilai seluruh harta peninggalan si mati 1/3 daripadanya diserahkan kepada ibu. Itu satu keadaan. Keadaan yang kedua, seandainya si mati itu mempunyai furu' waris, makna dia ada cucu melalui anak dia yang meninggal dunia, sama ada anak itu berbilang ataupun seorang, maka ibu dia akan mendapat harta daripada anak dia yang meninggal dunia sebanyak 1/6. Dia panggil sudus. Illam yakul lahu waladun wa warithuhu abawahu fali ummihi sulus. Ini sekiranya dia tidak meninggalkan furu' waris, maka ibu dia mendapat 1/3. Ataupun seandainya si mati itu mempunyai furu' waris, makna dia ada cuculah, datuklah kepada hak hidup ni, nisbah kepada si mati ibu, maka ibu akan mendapat 1/6. Itu satu. Yang kedua, ibu akan dapat 1/6 juga seandainya ada saudara yang berbilang-bilang bagi si mati. Anak dia yang meninggal dunia ni salah seorang daripada 5 orang anak dia, dan anak sulung dia meninggal. Sedangkan anak yang sulung ini dia tidak ada furu' waris, makna mungkin dia tak kahwin, ataupun dia berkahwin tapi tidak mempunyai anak. Jadi ibu dia ni tengok, seandainya dia mempunyai saudara yang berbilang-bilang, mana anak dia yang lain selain daripada yang meninggal dunia ni lah, maka ibu ni akan mendapat 1/6. Itu keadaan yang kedua yang disebut dalam permasalahan faraid ini. Yang ketiga, ibu dia akan mengambil harta pusaka ini, iaitu bahagian yang dia akan dapat sulusul baqi. Sulusul baqi ni makna lebihan daripada bahagian yang diserahkan kepada ahli fardu yang lain, dan dibagikan kepada ahli fardu yang lain, kemudian lebihan tu 1/3 daripada lebihan tu, itu diserah kepada ibu 1/3 daripada harta yang lebih yang diserahkan kepada ahli fardu yang lain. Itu dia panggil sulusul baqi. Jadi 3 keadaan inilah tuan-tuan berkenaan dengan kedudukan seorang ibu. Dia akan ambil 3 ni. Wa imma dia akan mendapat 1/3, wa imma dia akan dapat 1/6, wa imma dia akan mendapat 1/3 daripada baqi harta tu. Kalau hak 2 tadi ni 1/3, 1/6, itu dia panggil akan ambil ataupun mendapat daripada seluruhan harta. Total yang dapat dekat dia ni 1/3 ataupun 1/6. Cuma masalah yang ketiga ni dia panggil sulusul baqi. Sulusul baqi ni akan berlaku 2 keadaan sahaja, yang nak akan sebut ni. Dan terkadang, kadang-kadang
mengambil ibu itu, yang ni mendapat pusaka oleh seorang ibu itu, sebanyak mana bahagiannya? Sulusul baqi, sepertiga ataupun 1/3 daripada lebihan harta yang tinggal. Mana diserahkan kepada ahli fardu. Mana kita nak bahagi dekat dia, tak boleh bagi kat dia dulu, kena bagi harta tu kepada ahli fardu yang lain. Kemudian tengok ada tak di kalangan ahli pusaka, ahli waris tu orang yang mengambil atas jalan asabah. Okey, sama ada ataupun tidak. Selepas diberikan kepada ahli yang fardu, tengok di situ baki dia berapa. Kalau baki dia tu boleh dibahagi dengan 3, maka langsung dibahagi terus. Makna ambil 1/3 daripada harta lebihan tu. Kalaulah tak terbahagi, sebagai contoh, lebihan tu 1 bahagian saja, ini perlu ditashih semula dalam kaedah faraid ni. Kita tengok dalam masalah musannif kita ni bawa ni. Yang ni sulus ni 1/3 yang tinggal, yang ni daripada harta yang baki. Ibu mengambil 1/3 tu pada 2 masalah. Ada 2 ketika ataupun 2 dalam bab fiqh ni, dia panggil 2 masalah ini. Ni yang akan datang, ini akan datang lah. Iaitu 2 masalah tu. Seorang mati meninggalkan suami. Ni ahli waris dia yang pertama. Si mati itu mempunyai suami 1, dan 2 ibu bapa. Ada 3 ahli waris di sini. Suami, ibu dan juga bapa. Pada masalah sulusul baqi ini, kaedah yang fuqaha sebut, sekiranya di kalangan ahli waris itu ada bersama bapa dan salah seorang daripada suami isteri, maka ibu akan mengambil atas jalan sulusul baqi. Sama ada ahli waris lain juga ataupun tiada ahli waris yang lain, ibu tetap dia akan mendapat 1/3 daripada baqi. Macam mana masalah-masalah antara ahli waris yang akan mendapat pusaka sekali ini bersama-sama dengan bapa itu suami ataupun isteri. Mana seandainya seorang yang mati itu perempuan, maka bapa bersama dengan suami. Seandainya dia seorang lelaki yang meninggal dunia, mana bapa yang bersama-sama dengan seorang isteri ataupun seorang suami. Balik begitulah. Ini bagi contoh. Masalah yang pertama, ibu mendapat sulusul baqi itu, iaitu suami bersama dengan bapa. Di sini bapa pun ada, suami pun ada, maka ibu tu akan mendapat sulusul baqi. Bagaimana cara pembahagiannya? Maka diberi kepada suaminya nisfu. Pada masalah ni, seorang suami dia akan mendapat harta isteri dia sebanyak 1/2 daripada seluruh harta. Sebab dalam kaedah pembahagian harta pusaka, kaedah fiqh ni sebut, sekiranya isteri itu tidak mempunyai furu' waris, maka suami dia akan mendapat harta pusakanya, iaitu sebanyak nisfu 1/2. Banyak 1/2 ni maknanya sebahagian besar, 50% akan diserahkan kepada suami. Lebihan daripada 50% tu, itulah dibahagi di antara ibu dan juga bapa. Itu kalau bahagian cara persen, tapi dalam faraid dia tak boleh begitu. Dia kena tengok bahagian sebanyak mana. Baik. Jadi asal masalahnya dia panggil masalah 2, sebab di sini suami dia mengambil 1/2, ibu dia akan mendapat 1/3 daripada baqi, sedangkan bapa dia mendapat atas jalan asabah. Jadi asabah dia tidak ada makhraj. Makhraj maknanya pembawah yang kita nak buat pecahan untuk bahagian harta peninggalan si mati. Jadi ditilik-tilikkan yang pertama di sini, iaitu pada tempat suami. Suami dia makan, dia mendapat 1/2. Dia panggil masalah ini, iaitu harta ini dibuat pada awalnya kepada 2 bahagian. 2 bahagian. Lepas daripada tu, 1 bahagian yang baki daripada lebihan diserahkan kepada suami itu, maka 1 ni kita nak ambil 1/3 tak boleh.
Sebab dalam kaedah faraid ni dia tak boleh kan, dia tak boleh kita kata pecahan-pecahan begitu, dia tak boleh jema dalam angka yang genap. Jadi terpaksa kita tasahihkan masalah ini daripada masalah 2 ditasahihkan kepada 6. Ini di sini dia sebut kaedah dia ni. Kita tengok dalam syekh dia sebut kaedah dia. Maka diberi kepada suaminya nisfu 1/2. 1/2 daripada 2 bahagian tu iaitu 1. Tinggal 1, yang ini berbaki 1. Kerana masalah 2. Sebab harta dia tu pada awalnya dibahagi kepada 2 bahagian. Bila 2 bahagian diserah kepada suami 1, baki dia 1. Kedudukan seorang ibu ni dia tak boleh nak ambil 1/3 daripada 1. Dalam pengiraan pun tak boleh. Maka tiada dapat dibahagi, makna tak terbahagi dengan jumlah asalnya bahagian yang besar tu kepada 2. Sebab apa? Kerana bapaknya hendak 2 sulus dan ibu sulus. Ibu bapa 2 sulus ni dia ambil kira kedudukan dia ni seorang yang makan ahli fardu serta asabah. Tapi di sini kebanyakan ulama kata bapa ni langsung mendapat asabah. Ini sebahagian daripada kaedah dalam faraid, tapi kurang penggunaan daripada jumhur ulama cara penggunaan syekh ni. Dan kebanyakan ulama mengatakan kedudukan di sini bapa langsung mendapat asabah. Dia mendapat asabah. Kita tengok masalah ni kita saya buat contoh di sini. Ada pen ada sebab apa nama contoh ajar. Dalam rajah saya buat ni berkenaan dengan bahagian harta bagi seseorang yang
mesti meninggalkan 3 orang ahli waris sebagaimana yang disebut dalam kitab kita ni. Ahli waris yang pertama iaitu suami, dan ahli waris yang kedua seorang ibu, dan yang ketiga seorang bapa. Pada awalnya suami ini dia mendapat 1/2 daripada keseluruhan harta. Jadi kalau kita tengok di sini cara untuk menyelesaikan masalah, permulaannya harta si mati itu dibahagi kepada 2 bahagian sahaja. Sebab makhraj di sini yang aktif kita kata iaitu makhraj suami saja. Suami 1/2, maka harta si mati hanya dibahagi kepada 2 bahagian. Diserahkan kepada suami itu 1 bahagian, maka baki daripada 2 itu iaitu 1. Daripada 1 itulah nak diserahkan kepada ibu 1/3, maka tak terbahagi dalam ilmu faraid ni. Kedudukan seorang bapa dia hanya asabah. Jadi asabah ni menunggu harta yang lebih. Kalau kita bagikan kepada ahli fardu dulu, seandainya ada lebihan sebanyak mana diserahkan kepada bapa. Banyak mana yang lebih lah. Kalau sikit pun sikit, kalau banyak pun banyak, kalau sederhana pun sederhana. Jadi di sini tak selesai pembahagian peringkat yang pertama dengan kita bahagi harta kepada 2 bahagian. Terpaksa dipanggil dalam kaedah dipanggil ditashih, makna diperbetul ataupun diperselesaikan semula. Langkah yang kedua iaitu mesti diperbanyakkan bahagian. Sebab dengan sikitnya 2 bahagian, pembahagian harta ni tidak selesai. Kemudian dalam kaedah ilmu faraid ni, macam mana kita nak buat membanyakkan bahagian? Ulama sebut iaitu kita lihat kepada pembawah bagi bahagian ibu. Jadi ibu di sini 1/3 daripada baki. Ambil yang bawah iaitu pembawah iaitu 3. 3 itu didaratkan kepada asal masalah iaitu 2. Dan 3 darab dengan 2 itu 6. Jadi asalnya pembahagian harta pusaka seorang ni daripada 2 bahagian dipecah sampai 6 bahagian. 6 bahagian itu diserahkan kepada suami, masih lagi kedudukannya sebagaimana yang mula iaitu 1/2. 1/2 daripada 6, 3. Bila serah kepada dia ni 3 bahagian hak dia, masih berbaki daripada 6 bahagian itu 3. Serah kepada ibu dulu. Bapa jangan lagi. Sebab bapa hanya menunggu lebihan harta. Okey, daripada tu lebihan harta 3. Ibu dia hak dia yang dapat kepada dia 1/3 daripada baki. Kan baki itu 3 kan. Diserah kepada suami 3, baki daripada situ 3. Itu dinamakan sulusul baki. Ambil 1/3 daripada baki itu diserahkan atau diberikan kepada ibu 1. Lebih daripada itu iaitu 2 bahagian langsung dibagi terus kepada bapa. Sebab bapa ni di sini asabah. Campur semula 3 bahagian suami, 1 bahagian ibu dan 2 bahagian bapa menjadi 6 bahagian. Selesai dipanggil masalah 2 sah kepada 6. Kaedah penyelesaiannya begitulah. Yang lebih memudahkan hak syahid ni dia pakai kaedah lain. Dan kebanyakan ulama ni dia menggunakan kaedah. Di sini dia tak kira bapa 2/3 lah. Dan hak ni dia bukui. Makna dia kira kedudukan bapa asal dia 1/3 dia jadi 2/3 ganda daripada ibu. Sebab dia tidak mempunyai anak cucu. Tu maksudnya. Ya. Ya. Macam dan mana-mana pun dalam pembahagian faraid diberikan kepada ahli fardu dulu. Semua bahagian ahli fardu dapat, lebihan daripada tu baru diberi pada asabah. Mana asabah ni dia hanya menunggu. Sebanyak mana yang harta lebih, maka banyak itulah dia akan dapat. Sebab keadaan asabah ni terkadang dia dapat bahagian lebih banyak pada ahli fardu. Kadang-kadang lebih kurang kita kata sama dengan ahli fardu. Dan kadang-kadang dia lebih sedikit daripada ahli fardu. Kalau ahli fardu tu ramai,
Kan ahli fardu pula yang terima tu bahagian mereka banyak-banyak, maka lebihan daripada asabah sikit sangat. Tu maksudnya. Jadi ahli fardu, ahli yang asabah, dia bergantung kepada lebihan harta. Terkadang dia dapat lebih banyak, terkadang dia dapat lebih sedikit. Sebagai contohlah, masalah dia lebih sedikit, macam kedudukan seorang anak lelaki-lelaki, dia asabah. Kan dia asabah makna kebanyakan harta selalunya anak akan dapat lebih daripada ibu dia selaku seorang isteri. Kan isteri si mati, dalam bab pembahagian pusaka dia akan dapat 1/8. Kalau suami dia yang meninggal dunia ini mempunyai anak ataupun cucu, sebagai contoh lagu ni tuan. Sepasang suami isteri ni mereka berkahwin, kemudian mereka mempunyai seorang anak lelaki. Seorang anak lelaki saja tunggal. Tiba-tiba ayah dia ni meninggal dunia. Jadi bahagian harta si ayah ni nak diberi kepada dua orang ahli waris ni sahaja yang masih ada. Yang lain kita kata kita fardu taqdir kan tak ada. Okey. Jadi sebanyak mana nak dibagi kepada balu dia dan juga anak dia ni? Okay. Tengok di sini, kedudukan seorang isteri, dia akan mendapat harta suami dia dalam dua keadaan. Yang pertama, seandainya suami dia mempunyai anak, sama ada anak bersama-sama dengan dia ataupun anak dengan isteri yang lain. Dan asalkan anak itu adalah anak kepada suami dia yang meninggal, maka isteri dia akan mendapat 1/8. 1/8 daripada seluruh harta. Jadi di sini ahli fardu isteri seorang, anak lelaki dia asabah. Dan dia tak ada bahagian mana-mana, tunggu lebihan tu. Jadi diberikan kepada isteri di 1/8 bahagian. Mana baki dia 7. 7 tu dapat kat siapa? Dapat semua kat anak lelaki tu. Di sini makna seorang anak dia mendapat bahagian lebih banyak daripada bahagian ibu dah. Namun ada masalah yang berlaku, seorang anak ni mendapat bahagian lebih sedikit daripada ibu dah, iaitu isteri si balu. Sebagai contoh, kalaulah si isteri tu dia memang akan mendapat 1/8, tapi anak dia ramai, dan total di atas per seorang-seorang mereka lebih sedikit daripada seorang ibu, mana isteri si mati. Contohlah, sepasang suami isteri ini dia mendapat anak bersama dengan isteri itu 10 orang, 5 lelaki-lelaki, 5 perempuan. Isteri dia, iaitu ibu bagi anak-anak dia ni, dia tetap mendapat 1/8. Ditilik pula kepada anak-anak dia seramai 10 orang, iaitu 5 orang lelaki-lelaki dan 5 orang perempuan. Di sini masalah ni, kedudukan seorang ibu ataupun isteri si mati bahagiannya lebih banyak daripada anak-anak dia. Itu yang saya kata, keadaan seorang yang menerima harta pusaka atas jalan asabah ni, terkadang harta yang dapat kepada dia itu banyak dan terkadang lebih sedikit daripada ibu dia, iaitu isteri si mati. Ini masalah 10 orang ni, setiap orang mereka ni dapat lebih sikit daripada ibu mereka, sebab ramai. Masalah ni sampai banyak ratus juga ni. Sebab asal masalah 8 didarat kepada 15, 8 kali 15, 10 orang anak ni. 10, 8 kali 15, 8 kali 5, 40, 8 kali 120. Jadi masalah 8 sah kepada 120. Diserahkan kepada isteri ini, iaitu 1/8 daripada 120, sebanyak 15. 8 kali 15 bahagian dia 15 bahagian. Anak dibahagi pula situ 15. Buat mana daripada 15 tu 95 dibahagi kepada 15. Akhirnya seorang anak ni boleh lebih kurang dalam 12 13 bahagian ni. Dan anak perempuan lebih sedikit, dalam 6 7 bahagian saja. Jadi banding dengan seorang ibu 15 bahagian. Di harta, seluruh harta suami dia ni, dan kita buat pembahagian kepada 120 bahagian. Daripada situlah diserah kepada ibu 15, kepada anak lelaki-lelaki seorang-seorang dalam lebih kurang 12 13 bahagian. Ni mak boleh banyak pada anak.
Lihat masalah seorang sama seorang tadi, ibu lebih sedikit daripada anak. Anak lelaki dia tu yang lebih 8-7 bahagian dia seorang. Mak 1 bahagian iaitu isteri si mati ni. Nanti dia asabah ni tak menentu. Kalau ahli fardu ni dia tetap dah. Kut mana apa yang berlaku pun dia mesti ambil 1/3. Mesti dapat 1/3. Kalau tak cukup, buat sampai bagi cukup. Ni yang dia panggil masalah aul. Dalam bab faraid ni akan sampai pada masalah aul. Aul ni makna diperkecilkan bahagian, yang ditambahkan bahagian dan diperkurangkan nilai bagi setiap bahagian. Dan dia panggil aul. Ni insya-Allah kita akan masuk dalam masalah aul. Istilah dia panggil aul, dibanyakkan bahagian dan nilai ataupun isinya tu dikurang. Asal satu bahagian mungkin nilai dia lebih kurang 2,000, tapi disebabkan kita kena perlebihkan bahagian, jadi satu bahagian mungkin akan tinggal 1,800 begitulah. Ini betul bergantung kepada berapa bahagian yang perlu untuk diselesaikan. Ini masalah dalam ilmu faraid ni. Kadang-kadang keadaan itu memihak kepada isteri, kadang-kadang keadaan itu memihak kepada anak-anak mendapat lebih daripada isteri si mati, iaitu ibu bagi mereka ni. Maka dipukul 3, yang ni didarab 3 kepada 2 jadi 6. Jadi orang bagi jadi 6 ni mana disahkan masalah ini kepada 6 bahagian. Maka sah masalahnya 6, itulah sah masalah. Diberi kepada suami nisfu, iaitu 3. Ni masalah yang kita dah buat ni, iaitu suami mendapat daripada harta si mati, iaitu isteri dia ni 1/2 sebanyak 3 bahagian. 3 diberi kepada bapa 2, yakni sebab dia mengambil atas jalan asabah, dan kepada ibu 1. Maka dinamakan 1 itu, iaitu bahagian yang dapat kepada ibu tu, sulus yang baki, yakni tinggal kemudian daripada fardu suami. Mana isteri, iaitu ibu bagi si mati ini, dia akan mendapat 1/3 daripada baki, lebihan harta selepas diserahkan kepada ahli fardu yang lain, iaitu seorang suami tadi ni dia mendapat 3 bahagian daripada 6 bahagian, yang mana mewakili 1/2 daripada 6 bahagian. Begitulah masalah-masalah dalam pembahagian harta pusaka ni. Seandainya ada di kalangan ahli waris yang mana terdapat di situ ibu dan juga suami bapa dan juga isteri ataupun suami, maka ibu dia akan bertukar daripada mendapat sama ada 1/3 ataupun 1/6, terus dia mendapat sulusul baqi. Itu makna sulusul baqi tu. Gini dia tak ambil kira ada anak tak ada anak ni. Kalau ambil kira si mati ada anak, itu cucu depa ni, ni serta panjang lagi. Tapi hak tang mak ataupun ibu si mati ni, dia tetap mendapat sulusul baqi. Walaupun ada bersama dengan depa ni anak-anak si mati. Di sini saya buat contoh tak ada anak-anak. Kalau buat contoh anak-anak, dia cerita panjang sikitlah. Makna pembahagian tu lebih banyak sikit. Tapi bagi ibu, dia tetap mendapat 1/3 daripada baqi, dan baqi daripada lebihan ahli fardu. Anak-anak dia ni dia mendapat asabah. Bapa ada di sini, bapa ada mendapat 1/6. Ni masalah kaedah dalam pembahagian harta ni. Itu satu keadaan contoh bagi sulusul baqi. Jadi sulusul baqi ni ada 2 keadaan. Dan demikian lagi, yang ni sebagaimana masalah yang sebelum ini, sulusul baqi itu diberi akan ibu sulusul baqi pada masalah seorang mati meninggalkan ibu dan bapa dan isteri. Masalah ini 4. Tuan-tuan tengok. Dia kata macam tu juga pada masalah yang kedua ini, kedudukan seorang ibu dia mendapat sulusul baqi juga. Siapa lagi ahli waris dia ni? Iaitu ibu dan bapa dan isteri. Ni dia tukar. Tadi suami, ni isteri. Jadi isteri dia 2 keadaan sahaja dia akan ambil pusaka ni. Keadaan yang pertama,
1/8. 1/8 ni syarat dia si mati, iaitu suami dia yang meninggal dunia mempunyai anak ataupun cucu. Keadaan yang kedua, seandainya suami dia tidak mempunyai anak, maka isteri dia mendapat 1/4. Dia panggil rubuk. Rubuk 1/4. Ni masalah ni, sebab tu ulama bahagi kata masalah ni masalah 4. Seorang bapa dia asabah. Sebab tu di sini Syekh Din kata masalah 4. Makna harta dia tu dibuat kepada 4 bahagian seluruh harta dia. Diberikan isteri 1 dan kepada bapa 2. Sebab bapa ni asabah, ni dia langsung dia buat kira terus. Sebab Syekh Din ni dia tak ambil jalan kira daripada step-step lah. Dia pukul cara orang terror lah. Tu dia bagi jawapan tu, kita nak tahu dia punya punca sebab bapa boleh dapat apa semua ni. Dia sebenarnya bapa ni asabah. Asabah ni dia menunggu harta yang lebih. Memang dia dapat 2 bahagian. Sebab diserahkan kepada isteri itu 1 daripada 4 bahagian. Makna baki dia 3. Bila baki 3, lebih ibu akan mendapat 1/3 daripada baki. Elok sebab harta yang lebih itu 3 diserahkan kepada ibu, lebihan 2 dapat kepada bapa. Ni dia tak cerita, dia habaq terus bapa dapat 2. Cuma kita nak tahu punca asbab kod mana kira yang bapa dapat 2. Itu jalan asabah lah. Dan kepada ibu itu 1, ibu mendapat 1. Maka 1 itu 1 bahagian yang dapat pada ibu tu, itu nama sulusul baqi. Dan pada hakikatnya rubuk jua pada masalah ini dan sudus pada masalah yang dahulu. Makna dia kata kalau masalah ni memanglah ibu tu mendapat sulusul baqi. Tapi kalau tengok secara keseluruhan, seolah-olah ibu tu 1/4 lah. Kalau masalah bersama dengan suami ni kan, ni seolah-olah ibu tu mengambil sudus lah. Tapi cara pengiraan dinamakannya sulusul baqi lah. Tapi kalau tengok pada hakikat, mana pada sebenar bahagian yang dia dapat daripada seluruh harta, masalah yang pertama tak sah, seolah-olah dia mendapat 1/4. Ibu tak ada, dia dapat 1/4. Tapi cara pembahagian tu, makna bahagian yang dia dapat kita nisbah kepada seluruh harta, seolah-olah 1/4. Jadi makna pada hakikat tu, bukan makna kata ada hakikat pun, makna dia buat secara total kesimpulan. Kalau pada masalah ni ibu mendapat 1 bahagian daripada 6. 1 bahagian daripada 6 bahagian. Mana seolah-olah dia mendapat sudus. Walhal dia mendapat menggunakan tiket sulusul baqi. Tapi kalau kita tengok cara penyelesaian terakhir jalannya, kesimpulannya ibu mendapat 1/6 daripada harta, maka seolah-olah ibu itu mendapat 1/6 lah. Tapi ibu tetap tiket sulusul baqi. Cara pengiraan dia begitulah. Dia disebut hakikat sudus ni mana sofa yang mencangkuk makan sudus lah. Itu maksudnya. Itu habis berkenaan dengan kedudukan seorang ibu mendapat harta pusaka. Ada sebarang soalan kita nak masuk nenek sikit. Nenek ni datuk lah maksud nenek di sini. Sebab dalam istilah faraid kitab-kitab lama ni, kitab-kitab Jawi ni, bila digunakan perkataan nenek, iaitu datuk ataupun kita Melayu panggil tuan. Kalau nenek hak perempuan ni, dia panggil nenek perempuan. Istilah dalam kitab lah. Kitab dulu tuan tak ada. Datuk pun tak ada istilah, semua dinamakan sebagai nenek. Sebab tu kalau buka di sini kita tengok nenek. Nenek ni bukan perempuan lah. Ni istilah kita. Istilah dalam kitab-kitab Jawi dulu ni, penggunaan bahasa ni masa tu terhad sikit. Maka seorang datuk ataupun tuan ni digelar dengan nenek. Kalau nenek itu nenek perempuan, dia akan kait nenek perempuan. Kalau semata-mata sebut nenek, maka itu dengan maksud nenek laki-laki. Macam istilah khunsa.
dalam kitab-kitab ni bila disebut khunsa, bila sebut khunsa makna khunsa muskil. Tapi kalau khunsa yang sudah ternyata kedudukan dia ni, dia tak panggil khunsa lah, dia panggil khunsa wadih. Khunsa wadih ni khunsa yang sudah jelas kedudukan dia. Dia tak lagi dinamakan dalam keadaan khunsa. Khunsa ni keadaan yang tak boleh ditetapkan. Nak dihukumkan laki-laki, boleh jadi dia perempuan. Nak hukumkan dia seorang perempuan, boleh jadi dia seorang laki-laki. Khunsa. Itu asal khunsa, dia panggil khunsa muskil. Khunsa muskil ni dalam kitab-kitab fiqh para ulama sebut kedudukan seorang khunsa, dan dinamakan khunsa, yakni khunsa muskil dengan 5 syarat. Dan salah satu syarat dia, orang nak dinamakan khunsa ini orang yang mempunyai 2 alat kelamin yang berfungsi kedua-duanya. Kalau dia hanya ada satu alat kelamin, kerat tu buang bentuk kira tu dan dia bedahlah operation habis 20,000 ke 80,000, dikira hukum asai. Dan dikira hukum asai. Asai dia ni seorang laki-laki ke perempuan, pada asai dia mempunyai kelamin perempuan, dia perempuan. Walaupun dia tukar bedah buah laki-laki pun, kalau dia seorang laki-laki, dia bedah pun menjadi seorang perempuan, tetap dia laki-laki. Kalau asal laki-laki, walaupun diubah semua pada rupa paras apa semua, seolah-olah perempuan sebiji, bersentuh dengan kita, ayat semayang tak betul ke? Sebab kan, orang laki-laki dia ingat tanya Tok Guru dulu ni, kira lagu mana Tok Guru kalau dia bedah buang? Tok Guru saya jawab 2 kata, duduk jantan situ je dah. Dia kira hukum asai, tak kira ubah hakikat badak lah, asal situ. Nah, muskil ni kena ada 2. Kalau ada satu saja alat kelamin kan, kalau ada 2 pun kedua-dua alat laki-laki. Kalau ada 2 alat kelamin tapi kedua-duanya alat kelamin perempuan. Yang duk kata muskil ni ada dua fungsi. Guna untuk qada hajat pun dua fungsi, dan syahwat pun sama naik. Dan dia tak pernah kedatangan haid, lagi pula dia tidak pernah mengandung. Itu khunsa muskil. Payah ada lah tuan dengan muskil ni. Yang ada 2 alat ni, dan dua berfungsi, dia pun nafsu dia sama, dia teringin ke orang perempuan dengan orang lelaki sama. Kalau dia teringin lebih cenderung nafsu dia ke arah perempuan, mana dia seorang lelaki. Kalau dia teringin ke arah lelaki, dia seorang perempuan. Maka waktu tu tak boleh nama khunsa muskil lah. Dia bertukar daripada khunsa muskil, dinamakan khunsa wadih. Khunsa yang sudah nyata dan terselah keadaannya, sama ada dia lelaki atau perempuan. Dan selama mana belum ternyata keadaannya, masa tu dinamakan khunsa muskil. Ada kaedah dia begitu. Itu atas kaedah dia panggil istilah kan. Sebab tu dalam kitab ni bila disebut nenek, makna datuk lah. Bukanlah nenek sebagaimana penggunaan kita hari ni. Nenek iaitu merujuk kepada nenek perempuan. Istilah kita dulu ni. Habis di situ. Nah, ni insya-Allah kita akan sambung nanti berkenaan dengan kedudukan seorang nenek. Nenek ni yakni nenek laki-laki. Sebab dalam masalah nenek laki-laki ni, dia sebenarnya dia panjang sikit penghuraian dia. Sebab tu saya rasa saya nak berhenti tahu ni, sebab dan masuk perbahasan masalah nenek ni, dia akan bersangkut masalah musyarakah. Sebab kedudukan seorang datuk perempuan, datuk laki-laki ni, datuk ataupun tok wan yang kita guna sebagai istilah kita orang Melayu ni, seorang datuk, dia menempati tempat bapa. Makna sebanyak mana bapa dapat harta pusaka, maka datuk ni pun dia akan dapat banyak tu. Dan kita kata menempati, mengganti tempat bapa. Walaupun dia mengganti tempat bapa, kekuatan seorang datuk ni dia tak sama dengan kekuatan seorang bapa. Sebab kedudukan seorang bapa, dia mampu menghalangi daripada saudara si mati mengambil pusaka bersama-sama dengan dia. Dia bapa, lepas tu saudara si mati, mana anak-anak dia juga kan? Dia boleh halang daripada anak-anak dapat ke ayah seorang. Sebagai contohlah kan, dia ni mempunyai 5 orang anak lelaki. Orang lain semua tak ada dah. Yang ada ahli waris pak dengan abang-abang dia semua.
Tiba-tiba adik dia yang bongsu ni meninggal dunia. Siapa ahli waris di situ? Tinggal seorang, iaitu bapa. Bapa dapat banyak mana? Semua boleh kat ayah. Ni abang-abang dia semua, abang-abang tak dapat. Sebab kedudukan seorang bapa, dia boleh menghalang daripada saudara si mati, itu anak dia juga, daripada mengambil pusaka. Tapi kedudukan seorang datuk, kita panggil Tok Wan, dia tak boleh menghalang saudara. Ini dia panggil dalam satu bab khusus dinamakan bab musyarakah. Makna musyarakah ni wazan mufa'alah, yang mana orang panggil, kalau istilah kita wazan musyarakah ni, yang ni dikongsi bersama-sama. Macam mudharabah ataupun muqatalah. Mudharabah ni asal darabah, pukul, kita kata tumbuk sekali, darab. Tapi melibatkan dua orang, wazan dia panggil musyarakah bainasnain. Bila Arab ni dia ubah wazan mufa'alah ataupun wazan musyarakah ni, makna kita tukar daripada darabah jadi mudharabah. Mudharabah ataupun muqatalah melibatkan dua pihak yang saling bertumbuk. Kalau seorang saja tumbuk, dia tak panggil istilah mudharabah ataupun muqatalah. Kita yang duk tahan dia, dua raja duk lebih tibai yang gebak tak panggil muqarabah. Tapi dia tumbuk 2-3 biji, kita balas sebiji, tu baru boleh panggil wazan mudharabah ataupun mufa'alah. Itu istilah ni bab musyarakah ni. Musyarakah asal Datuk dapat, Datuk menempati tempat bapa, tapi disebabkan bersama dengan saudara si mati, akhirnya dia ambil satu bab khusus yang dinamakan bab musyarakah. Musyarakah ni panjang sikit lah tuan. Sebab dia kena ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, seandainya ahli waris di situ hanyalah datuk bersama-sama dengan sahaja, dengan saudara sahaja, maka datuk ini diberi kepadanya untuk mengambil harta pusaka dua keadaan. Sama ada diberi kepadanya secara muqasamah ataupun dinamakan sulusul, makna sulus 1/3 daripada sekalian harta. Itu keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, seandainya bersama-sama mengambil pusaka tu ahli waris yang lain, maka seorang bapa, seorang datuk tadi ni, dia akan mendapat harta itu sama ada secara muqasamah ataupun sulusul baqi ataupun sulus sekalian harta. Itu cerita panjang sikit. Cuma saya nak cerita sepintas lalu dalam berkenaan bab musyarakah. Di sini dia ringkas kitab Murayah Taqrib ni, Fir'isi wa Ta'sim ni, dia agak ringkas sikit. Cuma saya bagi cara pengenalan di awal tajuk bab ni, panggil bab musyarakah. InsyaAllah kita akan sambung dalam ilmu faraid kita ni pada kuliah kita yang akan datang. Ini dia panjang sikit. Dan saya nak buat contoh pun masa kita terhad dia, walaupun dalam kitab kita ni dia pendek sikit. Sebenarnya masalah ni panjang ni bab. Banyakkan ulama dia bab khusus, dia panggil bab musyarakah. Musyarakah lain, musyarakah lain. Musyarakah masalah hasil, musyarakah itu masalah lain. Musyarakah ni saudara sebapa mendapat bahagian, saudara ibu sebapa digugurkan mendapat bahagian. Ini masalah musyarakah. Musyarakah ni dipaksa berkongsi, ada dalam bab khusus ni. Asal dia saudara seibu sebapa dia lebih kuat daripada saudara sebapa. Tapi tiba-tiba saudara sebapa mendapat bahagian, saudara seibu sebapa digugurkan. Digugurkan tu bukan sebab tak senarai, dia disenarai, tapi harta tak lebih. Dia kata kalau lagu ni baik kira sepak, duk kira ngamak buat semuk, dia kata. Asal dia dengan si mati tu, dia lebih dekat lah kan, sebab dia saudara seibu sebapa. Tiba-tiba dia tak boleh. Dia tak boleh tu sebab apa? Habis harta. Dia makan jalan orang siapa? Hak tu, hak adik dia ni, kan saudara seibu ni dapat. Bila saudara seibu sedapat, dia kata apanya saya lebih, saya saudara seibu sebapa, tapi saya tak dapat.
Duk syok kata saudara si ibu sebapa ya, sekupang pun tak boleh. Baik kira saudara si ibu sekali. Ni masalah ni. Jumpa apa nama masalah yang ditanya, masalah ni berlaku pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar. Sebelum zaman Rasulullah tak berlaku masalah. Zaman Sayyidina Umar, waktu tu Sayyidina Umar sedang membaca khutbah di atas mimbar. Lalu diusulkan seorang sahabat, dia tanya masalah faraid ni. Sayyidina Umar tanpa ambil masa yang lama langsung difatwa di atas mimbar. Sebab tu sebahagian ulama menamakan masalah ni masalah mimbariyah, iaitu masalah yang telah difatwa oleh Amirul Mukminin di atas mimbar. Sebahagian ulama menamakan masalah ni masalah umariyah. Masalah ini difatwakan oleh Sayyidina Umar, dipersaksikan oleh sekalian sahabat yang ada di bawah. Ini masalah yang berlaku lah zaman sahabat-sahabat ni. InsyaAllah kita akan sambung kita ni pada kuliah kita yang akan datang pada kata nenek. Wallah.